Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyullahu min khalqihi wa habibuh imamul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Marilah kita berusaha untuk menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan kita meninggalkan segala yang dilarang Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ulah. Marilah sama-sama juga kita menghayati dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan ini kita menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, khutbah sepanjang bulan ini telah mengingatkan kita dengan pelbagai sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam interaksi baginda sesama insan. Ini termasuklah sifat kesantunan dan berhemah yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam pengamalan sehariannya. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sentiasa memerhatikan aspek rahmah dalam amalan dan hubungannya seharian. Sudah berkali-kali kita mendengar ayat ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmah buat sekalian alam. Sadaqallahul azim. Namun saudaraku sekalian, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar mampu menghargai sifat rahmah yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu mengenal pasti tali perhubungan antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan yang perlu diajukan sekarang ini adalah, apakah yang dimaksudkan dengan rahmat bagi seluruh alam? Sebagai insan yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menonjolkan sifat rahmahnya menerusi keluhuran budi pekerti yang sangat tinggi dalam hubungannya bukan sahaja dengan insan lain, bahkan bersama keseluruhan makhluk yang berada di sekitarannya. Bayangkan, setiap yang berhubungan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memahami dan akan menghargai diri baginda serta dapat merasakan rahmah dan kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang telah kita riwayatkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, setiap kali baginda ingin menyampaikan khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersandar kepada sebatang pohon kayu, sehinggalah para sahabat-sahabat membina bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah mimbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersandar kepada pohon tersebut. Maka tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, terdengar suara tangisan. Suara tangisan yang datang dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara itu dari pohon kayu tersebut yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, lalu mengusap-usap pohon tersebut, menenangkannya sehinggalah dia senyap. Kisah ini memberikan kita gambaran bahawa keseluruhan makhluk yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami dan dapat merasakan rahmat dan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat banyak lagi kisah hidup baginda yang menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan rahmah, menyebarkan sifat ihsan kepada keseluruhan makhluk, kepada keseluruhan insan, alam sekitarnya, kepada haiwan-haiwan dan semua ciptaan Allah yang lain. Sehingga kan kasih sayang serta rahmat tersebut memberi kesan kepada sesiapa yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang lain, perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan perlunya kita memelihara sekitaran dan alam semula jadi pada setiap masa, walaupun dalam situasi konflik sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya menebang pokok dan tumbuh-tumbuhan tanpa ada keperluan semasa berperang. Baginda telah memerintahkan para sahabat-sahabat untuk memastikan pokok-pokok, buah-buahan dan tumbuhan yang lain terpelihara semasa peperangan sekalipun. Di waktu yang sama, melalui sifat rahmah dan berlaku ihsan kepada setiap perkara, kita menyaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat-sahabat dari membazir sumber semula jadi, walaupun dalam urusan beribadah sekalipun, seperti mengambil wuduk. Satu ketika sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sedang mengambil wuduk dengan menggunakan air yang berlebih-lebihan. Baginda dengan tenangnya lalu menegur, "Kenapa membazir ya Sa'ad?" Sahabatnya Sa'ad lalu menjawab, "Adakah terdapat pembaziran dalam pengambilan wuduk ya Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Sa'ad, walaupun kamu berwuduk di atas air yang mengalir di sungai." Kisah ini menunjukkan kepada kita betapa junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sekali menitik beratkan penjagaan alam sekitar, dan bagaimana seorang mukmin tidak patut membazir apa sahaja kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, membelanjakan harta pada jalan yang salah itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat kufur kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berhubungan dengan berlaku rahmah, berlaku ihsan terhadap seluruh makhluk, kita perhatikan beberapa pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hak setiap yang bernyawa. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah kebun yang dimiliki seorang sahabatnya. Baginda melihat ada 2 ekor unta di situ. Unta itu tiba-tiba menangis ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Saat itu seorang pemuda datang dengan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menegurnya dengan hikmah, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Apakah engkau tidak takut kepada Allah berkaitan binatang ini? Sesungguhnya ia telah mengadu kepadaku bahawa engkau membiarkannya lapar dan terus menerus memaksanya bekerja. Bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan aspek rahmah, sehingga dalam penyembelihan binatang sekalipun diberi garis pandu etika yang perlu dituruti. Antaranya kita diingatkan untuk berlaku ihsan tatkala penyembelihan binatang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di leher kambing. Kemudian dia menajamkan pisaunya sementara binatang itu melihatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aturidu an tamizaha? Aturidu an tumitaha maratatain? Hallan haddatta syafrataka qabla an tuj'aha?" Yang bermaksud, mengapa engkau tidak menajamkannya sebelum ini? Apakah engkau ingin menyembelihnya sebanyak 2 kali? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita mendengar pelbagai hadis-hadis baginda dan kisah-kisah yang memberi gambaran menyeluruh berkaitan maksud rahmah buat seluruh alam, maka seharusnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membawa rahmat kepada mereka yang berada di sekeliling kita dengan melaksanakan segala jenis kebaikan kepada masyarakat secara umum, menyontohi kehidupan, menyontohi peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmah seseorang itu bukan hanya terhadap kepada ahli keluarganya sahaja, bukan hanya terhadap jiran tetangganya ataupun sesama insan. Sifat rahmah seorang muslim itu menyeluruh dan merangkumi pelbagai aspek kehidupannya seharian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik serta inayah untuk menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan kita serta mengamalkan dan menerap segala sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa addi wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa ilhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil khurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Ala sallu wa sallimu ala nabiyyil mustafa khairil anam faqad amarana Allah bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم فرج هموم المسلمين وقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا رخيا وسائر بلاد المسلمين اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.